Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan subtopik 9.4, yaitu fenomena geobencana. Jadi objektif utama kita 9.4.1 berkomunikasi mengenai geobencana. Yang pertama, fenomena geobencana ialah bencana alam yang berpunca daripada proses geologi. Ini fenomena geobencana ialah bencana alam yang berpunca daripada proses geologi. Yang kedua, proses endogen merupakan punca utama berlakunya fenomena geobencana. Endogen ni kita dah bincang sebenarnya, ini yang berlaku dalam perut bumi. Endo maksud dalam. Jadi yang pertama kita tengok geobencana yang pertama adalah gempa bumi. Jadi gempa bumi ini banyak dikaitkan dengan pergerakan yang berlaku pada plak tektonik sedunia. Jadi ini pada gambar ini tunjukkan plak tektonik yang ada. Jadi kita boleh tengok di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yang ditunjukkan pada gambar rajah kita lihat di sini. Kita ada di bahagian plat Amerika Utara, ini plat Eurasia, kita ada plat India, plat Filipina, kita ada plat Australia, kita ada plat Arab, kita ada plat Afrika, dan banyak lagi lah di sini. Jadi pergerakan-pergerakan yang berlaku pada plat tektonik sedunia ini boleh menyebabkan berlakunya gempa bumi. Ini contoh kesan daripada gempa bumi yang berlaku, yang boleh menyebabkan kemusnahan kepada infrastruktur, pada bangunan dan sebagainya. Jadi gempa bumi merupakan gegaran kuat pada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan bumi yang kita berada sekarang ni, lapisan yang kita gunakan sebagai tempat kita hidup, dan ia berpunca daripada gerakan plat tektonik yang terapung di atas litosfera. Litosfera ni sebahagian daripada mantle. Dan sepadan di antara dua plat tektonik merupakan kawasan di mana gempa bumi sering berlaku. Sepadan-sepadan yang kita tengok tadi lah, di antara dua plat tektonik. Okey, tenaga yang terjana daripada geseran dan perkembangan plat tektonik pada pusat gempa, dan tenaga itu akan dipindahkan ke sekitar oleh gelombang dinamakan sebagai gelombang sismik. Dan gelombang sismik ini akan menyebabkan gegaran dan perubahan bentuk muka bumi. Contohnya kita tengok aktiviti vulkanisme. Ini contohnya. Ini menunjukkan ini adalah magma, ruangan magma yang cair, yang mempunyai tekanan yang tinggi, dan bila dia meletus menyebabkan berlakunya kejadian gunung berapi dan lava yang keluar daripada bahagian dalam bumi. Sekarang kita tengok pula kajian tentang aktiviti gunung berapi. Dan ini masih adalah lava yang keluar daripada lohong gunung berapi. Jadi magma merupakan leburan panas yang dicampurkan dengan mineral dan juga gas yang terlarut, dan tenaga endogenik dan kedalaman pada bawah tanah akan mengenakan tekanan yang tinggi pada magma dan memaksa magma itu mengalir ke tempat. Letupan gunung berapi berlaku apabila magma ditolak dan dilepaskan ke permukaan kerak bumi. Kerak bumi tempat yang kita berada lah, tempat tinggal kita adalah kerak bumi, lapisan di atas. Jadi magma yang dilepaskan ke permukaan bumi dikenali sebagai lava.
Dan timbunan lava yang berlebihan akan membentuk gunung berapi. Jadi bila dikeluar, dia akan membentuk struktur macam ini. Dia akan mengalir ke tepi dan membentuk seperti kun ini, hasil daripada timbunan lava yang berlebihan. Maksudnya tsunami ialah ombak besar yang terbentuk daripada aktiviti tektonik pada dasar laut. Jadi ini masih lagi merujuk pada plak tektonik yang kita tengok sebelum ni. Di mana tsunami mungkin berlaku akibat daripada gempa bumi, letupan gunung berapi pada dasar laut ataupun berdirian asteroid pada permukaan laut. Dan tenaga disebarkan ke persekitaran dalam bentuk ombak, lalu menghasilkan kemusnahan apabila ombak besar itu menimpa pesisiran pantai. Ini berlaku pergerakan pada plak tektonik ini yang menghasilkan gempa, dan ini akan menghasilkan gelombang yang terhasil hasil daripada pergerakan gelombang yang terhasil oleh pergeseran yang berlaku pada plak tektonik. Yang pertama, gempa bumi yang menyebabkan pergerakan plak tektonik pada dasar laut. Kemudian air laut dalam kuantiti yang besar disesarkan dalam masa yang singkat, dan kesan daripada sesaran ini yang akan menghasilkan ombak tsunami yang terbentuk apabila air laut disesarkan itu bergerak dengan laju. Maksudnya kita tengok di sini ada lagi kejadian gambar boleh jadi ada tanah jerlus ini kemudian kita ada tanah runtuh. Untuk tanah runtuh berlaku apabila campuran tanah dan batuan pada tempat tinggi bergerak menuruni cerun bukit secara besar-besaran dan pantas. Dan daya tarikan graviti akan mengenakan daya kepada tanah yang longgar di kawasan cerun dan akan jatuh ke bawah, kerana konsepnya tarikan graviti ini akan menarik sesuatu ke bawah. Tanah di kawasan cerun yang tidak dilindungi oleh tumbuhan menghadapi risiko yang tinggi untuk berlakunya tanah runtuh kerana terdedah kepada hakisan air hujan dan juga hulu hawa. Konsepnya tumbuhan ini akarnya sebenarnya berfungsi untuk memegang butir-butir tanah yang ada pada tanah tinggi atau pada kawasan mendatar dan sebagainya. Jadi bila tidak ada pokok, maka tidak adalah akar yang mencengkam yang memegang butir-butir tanah tersebut, menyebabkan mudah berlaku pergerakan pada tanah tersebut apabila ada air hujan dan sebagainya lah. Jadi itu yang menyebabkan banyak berlakunya tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kawasan rendah yang ditimbus oleh tanah boleh mengakibatkan kerosakan harta benda dan juga kehilangan nyawa. Jadi ini kalau ini berlaku pada tanah yang tinggi, kemudian kita ada rumah di bawah ini, di tanah yang rendah ini, maka tanah rumah-rumah yang ada di sini akan tertimbus, akan dirosak atau yang boleh menyebabkan kerosakan pada harta benda dan juga pada nyawa. Sebenarnya tanah jerlus ialah tanah yang lembik dan tidak kukuh. Tanah jerlus terbentuk apabila takungan air dicampurkan dengan tanah. Dan bangunan yang dibina di atas tanah jerlus mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami retakan dan kecacatan pada strukturnya. Jadi air yang ada di bawah tanah ni sebenarnya dia akan menjadikan struktur tanah menjadi lembut. Jadi ini boleh menyebabkan pergerakan tanah dan ini boleh menyebabkan kerosakan pada binaan yang dibuat pada bahagian atas tanah jerlus tersebut. Sebenarnya pemanasan global adalah peningkatan suhu seluruh dunia yang biasanya dimulakan dengan kesan rumah hijau. Di mana kesan rumah hijau ni biasanya merujuk kepada berlakunya peningkatan suhu pada satu kawasan yang kecil, tapi bila dia bergabung berlaku seluruh dunia, barulah kita panggil sebagai pemanasan global. Dan apa yang menyebabkan kesan rumah hijau dan sebenarnya pemanasan global ini adalah secara utamanya adalah pembebasan gas karbon dioksida.
terlampau banyak, dan juga ada gas-gas lain lah, contohnya gas metana.